Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-176 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Yang bermaksud, dan kalau kami kehendaki nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu, tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya, maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan orang yang berilmu namun tidak menggunakan ilmu seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bermaksud, sekiranya kami mahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan tinggikan dan muliakan ia. Merujuk kepada kisah sebelum ini, merujuk kepada Bal'am bin Ba'ura, kepada orang yang alim, kepada kedudukan dalam kalangan ulama yang mulia. Akan tetapi ia cenderung kepada keduniaan, merasa tenang dengan dunia, bahkan mengutamakan keseronokan dunia berbanding akhirat. Lalu ia mengikut sahaja kehendak hawa nafsunya, lalu jadilah ia sehina-hinanya. Dan Allah memperumpamakan kehinaan itu, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Maka perumpamaan orang alim yang seumpama ini, orang yang berilmu yang seumpama ini, perumpamaan yang menceritakan kehinaannya ialah seperti anjing. Sekiranya engkau menghalau anjing itu, ia akan menghulurkan lidahnya dalam keadaan termengah-mengah. Atau sekiranya engkau biarkan ia juga akan menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Persoalannya, apakah bentuk kesamaan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan ulama as-su ini seperti anjing? Maka dinyatakan dalam tafsir bahawa keadaan anjing itu sentiasa menjelirkan lidah dan sentiasa dalam keadaan yang termengah-mengah. Maka apa juga keadaannya, sama ada kita menghalau anjing itu atau kita membiarkannya, itulah sifatnya. Maka begitulah keadaan orang yang cintakan dunia, orang yang sentiasa mengutamakan dunia, orang yang berpaling daripada keterangan-keterangan Allah setelah ia mengetahuinya. Sekiranya dinasihati ia, maka disebabkan sikapnya yang mengutamakan dunia berbanding akhirat, dia tidak akan menerima nasihat. Dan sekiranya dibiarkan ia begitu, ia juga masih tetap dalam keadaan yang sama, iaitu mengutamakan dan bersifat tamak untuk mengumpulkan keduniaan. Dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Yang bermaksud perumpamaan yang keji itulah
yang selayaknya bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka ia mengandungi sindiran terhadap golongan Yahudi yang telah diberikan kitab Taurah, yang telah mengetahui dan mengenal sifat Nabi SAW yang terkandung dengan jelas di dalamnya. Namun apabila baginda SAW bertemu dengan mereka atau mereka bertemu dengan baginda, mereka tidak, seolah-olah tidak mengenali, bahkan kufur terhadap baginda SAW dan berpaling daripada kitab Taurah itu sendiri. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kepada umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang kami wahyukan kepadamu berupa kisah-kisah ini. Mudah-mudahan mereka mengambil pengajaran dan bertadabbur mengenainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa pula kata Allah dalam ayat seterusnya, ayat 177 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Yang bermaksud amatlah buruknya bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka pula berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi Allah menyatakan betapa buruknya perumpamaan tersebut yang diberikan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga mendustakan diri mereka sendiri. Bermaksud mereka tidaklah menzalimi sesiapa melainkan menzalimi diri mereka sendiri, kerana akibat daripada perbuatan mereka itu tiada siapa yang menanggungnya melainkan diri mereka juga yang menanggungnya, dan ia merupakan suatu yang sangat dahsyat untuk difikirkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat perselisihan dalam kalangan ulama dalam menyentuhkan siapakah yang dimaksudkan di dalam ayat sebelum ini, iaitu selain daripada Bal'am bin Ba'ura, terdapat dalam kalangan ahli tafsir mengatakan ia merujuk kepada Umayyah bin Abi Salat, kerana ia telah membaca Alkitab dan mengetahui bahawa Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bercita-cita untuk menjadi Rasul tersebut. Lalu apabila Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW, dia telah bersikap dengki dan hasad kepada baginda dan mati sebagai seorang kafir. Sebagainya mengatakan bahawa ia berkenaan dengan Abi Amir Ar-Rahib yang Nabi SAW gelarnya sebagai Al-Fasiq, merupakan seorang rahib pada zaman jahiliyah. Maka apabila datang Islam, ia pergi ke Syam dan mengajak orang-orang munafik untuk mencari ataupun untuk membuat masjid Dirar, dan setengahnya pula mengatakan ia adalah merujuk kepada Bal'am bin Ba'ura. Mari kita lihat ayat seterusnya, ayat 178 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Bermaksud, sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah dengan sebab persediaannya, maka dialah yang beroleh petunjuk, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan sebab keingkarannya, maka merekalah orang-orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jelas kepada kita dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang gembira dan beroleh taufik daripada Allah, dan barang siapa yang disesatkan ia oleh Allah, maka dialah orang yang kecewa, orang yang rugi serugi-ruginya. Maka ia menunjukkan bahawa memberi hidayah dan menyesatkan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-179. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak,
bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bagaimana Allah telah menyediakan bagi neraka Jahannam itu bahan bakarnya yang berupa makhluk yang ramai dalam kalangan jin dan manusia. Kerana jin dan manusia lah yang merupakan dua makhluk yang dipertanggungjawabkan, yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ditentukan secara azali, iaitu kesengsaraan ramai golongan dalam kalangan jin dan manusia yang dihukum Allah dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Maka Allah nyatakan apakah sebab mereka diperlakukan sedemikian, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka itu adanya hati-hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami yang manakah yang benar dan yang manakah yang salah. Walhum a'yunun la yubsiruna biha, dan bagi mereka ada mata yang mereka tidak gunakan, adanya penglihatan yang mereka tidak gunakan untuk melihat dengannya, iaitu melihat dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu bentuk penglihatan yang mengambil pengajaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, bagi mereka juga ada telinga-telinga yang mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengar nasihat yang disampaikan dan sebagainya. Adapun penafian tidak adanya pendengaran, penglihatan ataupun hati, itu adalah menafikan penggunaan ketiga-tiga anggota itu, iaitu yang membawa manfaat dalam kehidupan beragama mereka, sehingga menyebabkan mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan mereka layak untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah. Ya Allah nyatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu adalah seumpama binatang-binatang ternak yang tidak ada kefahaman, tidak ada penglihatan dan tidak ada pendengaran dalam erti kata yang sebenar. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada haiwan, daripada al-an'am, daripada binatang ternak, kerana binatang begitulah sifatnya, tidak tahu membezakan antara yang baik ataupun yang buruk. Tapi manusia ataupun jin yang telah diberikan keupayaan untuk membezakan tidak dapat membezakan, maka mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang tenggelam dalam kelalaian. Maka kelalaianlah yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu, gagal untuk menggunakan potensi yang telah dikurniakan Allah kepada mereka, lalu mereka layak untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita terus pergi ke ayat ke-180 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang bermaksud, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yakni yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menyatakan bahawa bagi Allah itu al-asma'ul husna, nama-nama yang mulia, nama-nama yang terbaik, yang membawa atau mengandungi sebaik-baik makna dan semulia-mulia makna, lalu dinamakan Allah dengan nama-nama yang baik itu. Iaitu ketika berdoa, ketika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta atau disuruh untuk menyebut dan memanggil Allah dengan nama-nama yang mulia, iaitu al-asma'ul husna itu. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah golongan yang melampaui batas tentang nama-nama Allah, yang cenderung kepada kesesatan, seperti mana golongan musyrikin yang cuba untuk mengambil daripada ataupun mencabut daripada nama-nama Tuhan mereka. Contohnya mengambil daripada perkataan Allah, diberi nama Al-Lata kepada berhala mereka. Daripada kalimah Al-Aziz diambil atau disebut nama Al-Uzza, juga merujuk kepada berhala Al-Uzza. Dan juga daripada Al-Mannan diselewengkan menjadi Manah, merujuk kepada berhala yang mereka sembah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka nanti, orang yang menyelewengkan nama-nama Allah yang mulia itu, akan dibalas
oleh Allah terhadap apa yang mereka lakukan di akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sampai bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.